وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع النور المبين، نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. ساقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء، نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء. فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير مطلق. رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kesempatan untuk kita teruskan lagi pembacaan kita daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rif fi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berhenti pada semalamnya pada hadis Hindun ibni Abi Halah dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma, yang mana kita membaca hadis yang menghimpunkan tentang sifat-sifat syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan sebagaimana kata Qadhi Iyad, pada fasal ini kita akan lihat beberapa kalimah-kalimah, mustalah-mustalah yang terdapat dalam hadis tersebut yang gharib, yang jarang, perkataannya jarang digunakan dan memberi makna yang mungkin iskal, maka akan diterangkan pada fasal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala faslun fi tafsiri gharib hadzal hadits wa mushkilihi. Ini fasal pada menerangkan tentang gharib, kalimah-kalimah yang pelik dan juga jarang yang terdapat dalam hadis ini, dan kalimah-kalimah ayat-ayat yang muskil pada memberi keraguan ataupun maknanya kurang jelas daripada hadis tersebut. Qauluhu musyadzab ay al-ba'inu tul fi nahafatin. Musyadzab sebagaimana ini semua kita baca je lah, kita baca dan saya terangkan sikit sebab perinciannya ialah pada hadis malam. Dan juga yang lebih jelas lagi, kita ikutilah mana-mana pengajian berkaitan Syama'il Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kitab Imam Tirmizi lah kebiasaannya, ataupun kitab-kitab lain. Itu lebih diterang detail. Sebab kita untuk kompreskan maklumat berkaitan Syama'il pada satu hari ni agak payah lah kerana sudut perbincangan ataupun sifat Nabi ni bicara rambut saja. Satu perbincangan bicara tentang kulit Nabi saja, satu perbincangan bicara tentang muka Nabi saja, itu perbincangan yang lain pula tu. Okay. Jadi musyadzab dalam hadis tersebut maksudnya yang jelas tinggi, fi nahafatin, pada kekurusannya, makna lonjong. Mana bukan Nabi tinggi lonjong, kita kata nak laisa bi musyadzab. Jadi sebab itu dia di sini bukan menyatakan bahawa Nabi tinggi yang kurus, bukan. Kerana pada hadis itu Nabi itu laisa bi musyadzab. Nabi bukan yang tinggi, terlampau tinggi, yang bahasa kita sebut tinggi lonjong. Dekat bahasa belah Terengganu ni, tinggi lonjong ni tinggi sangat, tinggi macam tiang api. Dan lagi dah tinggi dia kurus pula. Tidak begitu. Badan Nabi SAW badan yang ke arah tinggi, tapi tingginya bukan tinggi yang menjelekkan atau menyebabkan pelik, bukan. Wa huwa mithlu qawlihi fil hadithil akhar laisa bitawilin mummarid. Dalam hadis lain disebut bahawa Nabi ni bukan tinggi lonjong sangat, bukan. Wa sya'ru rajil, apa dia, alladhi ka'annahu mushita fatakassara qalilan, iaitu rambut yang seakan disikat tapi dia ada lekukan, makna dia beralun. Takassara makna patah, dengan maksud tidak lurus betul. Rambut bila disikat dia tidak lurus betul. Laisa bisibtin, bukan lurus betul-betul. Bukan lurus, rambut yang begitu lurus. Wala ja'din, dan bukan kerinting yang begitu kerinting. Orang panggil rambut yang ikar mayang. Ikar mayang iaitu dengan maksud dia lurus, ada beralunnya. Okay. Wal aqiqatu sya'ru ra'si, iaitu rambut di kepala. Arada maksudnya ininfaraqat min dhati nafsiha faraqaha. Kalau disisirkan, disisirkan rambut daripada dirinya, dia akan disisirkan, dia akan belah rambut Nabi. Wa illa, jika tidak, tarakaha ma'kusatan, maka Nabi akan tinggalkan rambutnya begitu. Jadi keadaan rambut Nabi ni ada kadang-kadang Nabi sisirkannya. Nabi akan sikat dia, sikat di tengah, dia akan bahagikan dua. Ada keadaan Nabi biarkan rambutnya. Wa yurwa aqisah, dan riwayat lain disebut aqisatahu. Azharal laun, apa maksud nayyirahu, makna Nabi ni sangat orang yang kulitnya bercahaya, terang. Wakila azhar hasan, azhar dengan maksud cantik, elok. Wa minhu zahratal hayatid dunya, antaranya dalam Quran disebut zahratal hayatid dunya, maksudnya zinatuha, keindahan dan kecantikannya. Wa hadza kama qala fil hadithil akhar laisa bil abyadil amhaq, Nabi ni dalam satu hadis lain disebut bukan putih yang pucat. Wala bil adam, dan bukan kulit dia kulit sawo matang, bukan kulit warna sawo matang lah kita kata. Wal amhaq ni huwa nasi'ul bayad, yang terlampau putih.
putih sangat, putih pucat, tidak. Wal adam maksudnya asmarul laun, warna yang kulit warna coklat. Putih kita sebut sawo matang, bukan. Kena ingat ada terjemahan dalam kitab, tak silap saya cetakkan apa, terjemahan kitab Syama'il Muhammadi, Galeri Ilmu kalau tak silap, ataupun saya tak pasti. Ada kulitnya warna coklat tu. Terjemahan Syama'il Muhammadi, kulit warna coklat tu. Kulit warna coklat. Sebab kita pernah baca kitab itu di Masjid Bukit Besar dan Alhamdulillah habis dah. Lama dah tu baca kitab tu. Jadi dalam hadis tu disebut akan Rasulullah asmarul laun. Jadi bila penterjemah dia kata kulit Nabi ni sawo matang. Tak kena. Dah hadis tu sebut asmar. Di sini asmar yang dikehendaki dalam hadis tersebut. Kadang-kadang orang Arab ni dia itlaqkan lafaz asmarul laun dengan maksud apa? Kulit Nabi bukan putih yang pucat, bukan putih saja dak. Asmar ni makna abyadu musyrabun bihumrah, putih yang bercampur dengan kemerahan. Itu juga diitlaqkan dengan asmar. Akan sebagai itlaq majaz untuk menafikan putih yang putih pucat, putih yang putih betul-betul tu, kan? Nampak tak? Jadi dalam terjemahan tu ditulis kulit sawo matang, jadi takut orang yang baca, kalau sekadar baca saja, apatah lagi kalau mengajar kitab tu dalam keadaan tidak mengaji Syama'il ni dengan cara yang betul, dia akan faham gitulah, ataupun orang baca akan faham, oh Nabi ni kulit sawo matang macam orang Melayu kita lah. Tak betul, bukan ni. Kulit Nabi putih yang kemerah-merahan. Okey. Lagi dia kata wa mithluhu fil hadits al-akhar abyad musyrabun ay fihi humrah, putih yang bercampur, iaitu ada padanya kemerahan. Wal hajibul arajju al-muqawwas at-tawilul wafir sya'r. Hajib, kening Nabi ni, al-araj maksud apa? Muqawwas. Kening dia kita kata melengkung, seperti kaus, seperti busur panah itu, yang panjang, yang tebal rambutnya. Wa aqna ni makna sailul anfi, hidungnya itu mancung, murtafi'ul wasat, tinggi di tengahnya. Al-asham tawilul qasabatur ra', al-anf tawilu qasabatil anf, makna yang panjang, kita kata tulang hidungnya. Makna Nabi ni hidungnya mancung. Al-qarn ittisalu sya'ril hajibain. Al-qarn maksudnya bersambung rambut pada dua kening ni. Bukan Nabi sambung rambut. Laisa biqarn. Nabi tidak kening dia tu bersambung. Ada riwayat daripada Ummu Ma'bad, dia kata kening bersambung. Sambung tu sebab dia tengok jauh, tapi bila tengok dekat, seperti mana hadis Sayyidina Ali, dia tak sambung. Tapi kerana kening Nabi ni tebal, nampak macam bersambung tapi dia tidak bersambung. Sebab apa? Bersambung kening ni alamat kepada di sisi orang Arab lah, pada ilmu membaca muka dan seumpamanya, menunjukkan seakan orang itu yang kurang pada akalnya. Kurang pada akalnya. Tapi Nabi kening dia tidak bersambung. Jadi ini antara sifat nafi. Jadi kita faham di sini, kadang kita nak baca dan nak tahu kalimah ni, adakah dia dinafikan atau diisbat, itu tengok kepada hadis yang kita sebut semalam. Jadi ittisalu sya'ril hajibain, bersambung rambut ataupun bulu pada keningnya. Zidduhul balaj, lawannya balaj. Balaj makna kening tu tidak bersambung. Wa waqa'a fi hadits Ummu Ma'bad wasfu bil qarn. Ni. Pada hadis Ummu Ma'bad diceritakan bahawa kening Nabi ni bersambung. Jadi ulama kata, mana Ummu Ma'bad tengok Nabi daripada jauh, sebab dia tak sempat lama. Nabi singgah dalam perjalanannya daripada Mekah hijrah ke Madinah, dia singgah di kemah Ummu Ma'bad. Kemah Ummu Ma'bad. Ketika itu suami dia sedang keluar. Jadi dimohon untuk meminum minum susu daripada kambingnya. Kambing Ummu Ma'bad semua kurus, tak ada susu. Jadi Rasulullah pun pergi kat kambing, sapu lapuk kambingnya, keluar susu. Sebab lepas pada itu Ummu Ma'bad balik cerita ke suami dia, cerita ada orang lelaki yang begitu pelik,
yang begitu baik, yang begitu elok perwatakan dan juga peribadi dia itu. Dan tubuh jasadnya itu datang orang barakah. Telah ziarah kepada rajulun mubarak, lelaki yang berkat. Jadi ceritalah macam mana keluarnya susu itu. Maka Ummu Ma'bad nak melihat Nabi daripada jauh, seakan-akan keningnya itu ada bersambung, tapi sebenarnya tidak, sebagaimana disebut dalam hadis Sayyidina Ali, ya. Wal ad'aj syadidu sawadil hadqah. Ad'aj ni makna mata hitamnya sangat sangat hitam. Wa fil hadithil akhar ashkal al-ain. Pada hadis lain ashkal al-ain wa asjar al-ain. Apa maksudnya? Wa huwa alladhi fi bayadhi humrah, iaitu mata yang pada putihnya ada kemerahan. Kerana Nabi ni berjaga malam, bermunajat pada Allah, kurang tidurnya. Ad-dhali yang masuk wasi'. Syanabu raunaqul asnan wa ma'uha. Syanab ni maksudnya apa? Bersih, putih giginya. Wakila riqatuha, katanya giginya riqah, elok giginya. Wa tahrizun, eloklah gigi yang elok, bukan gigi macam orang yang kadang gigi ni dia akan berubah ikut umur lah. Makin tua gigi akan jadi tidak rapi, gigi dia tidak akan jadi tajam. Tak, Rasulullah giginya halus dengan maksud bukan gigi macam jadi tidak elok, bukan tahriz, gigi rapi, fiha kama yujadu fi asnani syabab, sebagaimana ada pada gigi pemuda-pemuda, gitu. Macam gigi kita, alhamdulillah Tuhan bagi gigi ni. Kalau cuba tengok gigi orang-orang yang telah dewasa sikit, macam mana gigi dia, akan jadi lain. Wal falaju farqun bainas sanaya. Falaj ni makna ada ada ruang di antara sanaya, antara gigi depan dia. Dengan maksud gigi Nabi ni gigi yang susunannya cantik. Daqiqul masrubah. Masrubah, halus bulu dadanya. Khaytus sya'ri, jaluran bulu alladhi baina sadri was-surah, antara dada dan juga pusat. Badini, badin dengan maksud zulahmin, badan Nabi ni yang mempunyai daging, bukan kurus, tak ada daging. Mutamasikun, mu'tadilul khalqi. Mutamasik makna kejadiannya tubuh badannya mu'tadil, seimbang. Yamsiku ba'duhu ba'dha, memegang sebahagiannya sebagai makna kita kata tubuh yang mampan. Kita kata bukan yang kurus sangat, ataupun daging dia tidak tu, ataupun daging dia makna pegang, tegap kita panggil, bahasa kita sebut tegap. Mithluhu qawlihi fil hadithil akhar lam yakun bimutahham. Nabi ni bukan mutahham wala bimukaltham, dan bukan mukaltham. Mutahham ni apa dia? Ai laisa bimustarkhilam, bukan jenis dagingnya itu lembek jatuh, bukan. Mukaltham qasiru dhaqni, pendek dia punya, bukan jenis yang pendek dagunya. Wa sawa'ul batni was sadri, sama saja dada dan juga perutnya itu separas. Ai mustawihima, sama parah dia. Mushihus sadri. Jadi dia kata sini, apa maksud in sahhat hadhihi lafzatu, kalau sahlah lafaz ini, fatakunu minal iqbal, maka dia itu daripada depan. Jadi makna dada dia ke depan. Ke depan dengan maksud apa? Orang yang dadanya bidang. Wa huwa ahadu ma'ani asyah, iaitu salah satu makna daripada asyah, musyih itu. Ai annahu kana badisa, dia badannya ke depan. Walam yakun fi sadri qa'asun, tidak ada pada dadanya ke belakang itu, ataupun jenis melengkok ke belakang, bukan. Wa huwa tatamunu fihi wa bihi yattadhih qawluhu, dan inilah jelas perkataannya, sawa'ul batni was sadri, sama dada dan juga perutnya. Ai laisa bimutaqa'isi sadri, bukan jenis dadanya ke belakang. Bukan jenis orang yang dadanya kecil ataupun ke belakang. Wala mufadil batni, dan bukan jenis perutnya ke depan. Wala'alla lafzata, dan boleh jadi lafaz wala'alla lafzata masih itu bisin,
baca dengan sin wa fathil mim, masih bermakna arid. Boleh jadi kata makna masih itu makna dadanya bidang, kama waqa'a fi riwayatil ukhra, sebagaimana berlaku pada riwayat lain. Wa hakahu Ibnu Duraid. Ini pandangan mengatakan makna masih dengan maksud arid dihikayatkan oleh Ibnu Duraid. Ni seorang ulama lughah. Karadis ru'usul izam, kepala tulang-tulang. Kepala tulang makna pada bahu, pada siku, mempunyai bahagian sendi dia. Kita kata sendi yang besar. Wa huwa mithlu qawlihi fil hadith al-akhar, umpama dalam hadis lain disebut jalilul musyash wal katid. Besar tulang sendinya. Samalah maksudnya. Al-musyash ru'usul manakib, kepala bahu. Wal katad maksud mujtama' katifan, tempat berhimpun dua dua bahunya. Syansul kaffaini wal qadamain. Syansul kaffaini maknanya lahimuhuma. Dua tapak tangan dan kakinya ada daging. Bukan jenis kuru tak ada daging. Zandani azmani dhira'an. Zandani dua zira'. Dua tulang zira'. Zira' ni ialah tulang lengan ni. Wasailul atraf ay tawilul asabi'. Jari dia panjang. Wa dzakara Ibnu al-Anbari annahu ruwiya, Ibnu Anbari menyebut bahawa diriwayatkan sailul atraf. Wa qala sayinu. Sailu ada riwayat kata sayinu bin nun, baca dengan nun. Qala wa huma bi ma'nan, katanya sail dengan sayin dengan satu makna yang sama. Tubdalul lam minan nun, lam ditukar jadi nun in sahhat riwayatulaha, kalau sah riwayat dengan sayin. Wa riwayatul ukhra, adapun riwayat lain wasairul atraf. Wasairul atraf tu isyaratun ila fakhamati jawarihihi, mengisyaratkan kepada besarnya anggotanya. Kama waqa'at mufassalatan fil hadis, sebagaimana disebut secara perinci dalam hadis itu. Rahbur rahah, luas tapak tangannya, ai wasi'uha, luas. Wakila kana bihi an sa'atil ata'i wal jud, dikinayahkan dengan rahbur rahah, luas tapak tangan tu kinayah daripada sa'atil ata', banyaknya pemberian, luasnya pemberian dan luahnya. Nabi ni orang yang suka jud, sifat pemurah. Wa khusmanil akhmasain, ada rongga pada dua kaki. Makna tapak kaki tu kan, tapak kaki kita ada akhmasain ni kawasan yang kita panggil apa? Melengkung pada tapak kaki tu. Ai mutajafi akhmasil qadam, ada lengkungan pada ada jarak, ada ruang pada tapak kakinya. Wa huwa mawdhi'un ladzi la tanaluhu al-ard, iaitu tempat yang tidak kena tanah, min wasatil qadam, daripada pertengahan tapak kaki. Tapak kaki kan bila kita pijak, kawasan yang lengkung tu, yang kosong tu, itu tak kena tanah tu. Itu dipanggil akhmasain. Masihul qadamain. Masihul qadamain amlasahwal, rata kakinya. Walihadza qala yambu anhumal ma, katanya daripada ini akan keluar daripadanya air. Dengan maksud rata tapak kaki dia. Wa fi hadithi Abi Hurairah, pada hadis Abu Hurairah dalam hadis Abu Hurairah khilafu hadza, menyalahi pada apa yang disebut ini. Qala fihi idza wati'a biqadamihi wati'a bikulliha, dalam disebut bila Nabi pijak dengan kakinya, dia pijak dengan keseluruhannya. Laisa lahu akhmas, seakan-akan tak ada pada kakinya itu akhmas. Jadi ini wa hadza yuwafiqu ma'na qawlihi masihil qadamain, ini bersesuaian dengan hadis yang menyatakan Nabi ni tapak kakinya rata. Wa bihi qalu, dengannya berkata para ulama, sumyal masih, dinamakan Masih Isa bin Maryam tu ai innahu lam yakun lahu akhmas, kerana Nabi Isa tidak ada baginya lekuk tapak kaki itu. Waqila Masih la lahma alaiha, katanya Masih itu la lahma alaiha, tidak ada daging di atasnya. Wa hadha aidan yukhalifu qawluhu syansal qadamain, dan ini juga menyalahi katanya kaki Nabi itu ada daging. Jadi apa yang kita faham, seakan ada riwayat yang berlawanan pada masalah menceritakan satu sifat. Kita faham di sini bahawa sifat Nabi SAW ni pada keiktidal dan juga kesempurnaannya
pada satu aspek seakan dia begitu, pada aspek lain seakan dia begini. Nampak tak? Maknanya dia ada lekuk kaki, tapi bila pijak seakan-akan tak ada lekuk. Nampak tak? Bila pijak takkan tidak ada ruang lekuk kaki. Menunjukkan bahawa sifat Nabi SAW ni menghimpunkan antara sifat kesempurnaan. Bukan jenis lekuk-lekuk betul, sebab bila lekuk betul menunjukkan orang itu sangat kurus, orang tak sihat. Bukan betul-betul Nabi itu tak ada lengkuk langsung. Kerana tak ada lengkuk langsung nampak menunjukkan orang itu gemuk, orang itu berbadan besar. Jadi seakan-akan berlaku ta'arud ataupun khilaf antara riwayat ni nak menceritakan tentang bahawa apa yang ada pada tubuh badan Nabi itu dalam maknanya sifat kemanusiaan atau ciri tubuh yang begitu baik, begitu cantik yang Allah Ta'ala cipta. Jadi kita jangan pening di sini. Sebab itu Syama'il ni perlu dibaca banyak kali, perlu dihayati banyak kali, dan para ulama mengatakan mengulang-ulang dan membaca-baca sirah-sirah Nabi, Syama'il semua ini dengan niat yang betul, dengan itu salah satu jalan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi di dunia sebelum di akhirat nanti, insya-Allah taala. Jadi benda ini satu perkara yang membantu. Bila kita menyebut dan membaca sirah Nabi ni, dia akan menambah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dengan itu menjadi wasilah untuk Allah Ta'ala mudahkan kita melihat Rasulullah SAW. Bahkan ni juga kalau dalam setengah ulama, apabila seseorang itu bermimpi Rasulullah SAW, mereka tanya pula, bagaimana sifat yang kamu lihat itu? Jadi ini juga penting seorang itu mengetahui bagaimana ciri Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya yang dilihat dalam mimpi itu betul Rasulullah SAW, bukan dakwaan saja. Bukan dakwaan. Sebab kadang-kadang hari ni ramai orang dakwa, terutamanya daripada ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada Islam, ajaran yang sesat, ajaran makrifat yang bukan makrifat pun, tapi ajaran makrifat bukan makrifat, tapi karifat dan lepak. Jadi ajaran tersebut ataupun mana-manalah mendakwa, senang sangat mendakwa. Orang malam jumpa Nabi, orang macam mana? Orang yang tak semayang pun kadang-kadang, ataupun orang yang mana meninggalkan syariat, orang yang mana tidak melakukan dan berakhlak dengan akhlak Rasulullah. Jauh sekali dia nak mahir ataupun nak tahu tentang syama'il Nabi SAW. Tiba-tiba bercakap tentang Rasulullah, bercakap tentang Nabi SAW. Rupa-rupanya bercakap dengan Rasulullah, berkata jumpa Muhammad tu bukan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad dia kata Muhammad pada diri dia tu. Ni ajaran yang menyeleweng daripada akidah Islam kita. Jadi sebab itu antara fadail atau fadilat, kelebihan faedah mempelajari Syama'il ni, kita dapat tahu, benar. Dia kata saya nampak Nabi malam. Nampak ke mana? Orang tua, pakai tokat, janggut putih, contoh-contoh lah. Ataupun apa, kulit dia guna, kulit dia gelap sikit, macam orang Afrika. Bukan lah tu. Nampak tak? Itu muka syaitan mengaku Nabi tu. Syaitan mengaku Nabi. Dia tak boleh berupa Nabi, tapi mengaku tu boleh mengakulah. Boleh mengaku. Berupa Nabi tak boleh. Fa inna syaitan la yatamathalu bi. Syaitan tidak boleh berupa dengan rupaku. Jadi macam mana kita nak tahu rupa Nabi? Dengan lihat kepada apa yang ulama letakkan daripada ceritakan tentang Syama'il, sifat-sifat Nabi SAW. Ya? Itu berkaitan dengan hadis yang kita nampak seakan-akan bertentangan pada makna dia. Okey. Kemudian dia kata taqallu ay wa huwa raf'u rijlaini biquwah, iaitu mengangkat kaki dengan kuat. Takaffu al-mailu ila sananil mash, iaitu cenderung kepada jalan yang keadaan yang fitrah, wa qasdihi, dan berjalan dengan keadaan yang sederhana. Wal haun arif, makna dengan lembut, wal waqa, dan dengan ketenangan. Az-zari' wasi'ul khatwi, jauh langkahannya. Ai inna masyahu kana yarfa'u fihi rijlaihi bi sur'ah,
perjalanan Nabi, dia angkat kakinya dengan cepat. Yamuddu khutwahu, dia memanjangkan langkahnya. Khilafa mashyihil mukhtal, khilafa mashyatil mukhtal, menyalahi dengan jalan orang yang sombong. Sombong jalan jalan lambat-lambat jalan itu. Tak. Wa yaqsidu samtahu. Dia memaksudkan tujuan matlamat dia, pergi ke mana. Dia tidak makna pergi mengata, tengok, tak, bukan. Wa kullu dhalika birifqin, semuanya dengan tenang, wa tathabbutin, dan juga dengan teguh, dengan jalan dengan tegap, duna ajalatin, tanpa ada gopoh. Ajalah ni gopoh, gaduh. Kama qala ka'annama yanhattu min sabab, seakan Nabi SAW turun daripada tempat tinggi. Wa yaqulu yaftatihul kalama wa yakhtimuhu bi ashdaqihi, Nabi memulakan dan menamatkan kalam dengan ashdaq, ai li sa'ati famihi, kerana mulutnya luas, bukan jadi mulut kecil, bukan. Wal arabu yatamadahu bihadza, dan orang Arab ni mereka memuji sifat ini. Wa tadhumu bi sigharil fam, dan mereka mengkeji kalau mulut kecil. Wa asyaha maksud mala wa qabadha, cenderung, dan juga inqabadha, tertarik. Wa habbul ghamam, maksudnya al-barad, sejuk. Qauluhu fayaruddu dhalika bil khassah 'ala al-'amma, Nabi mengembalikan urusan-urusan dengan orang yang khusus itu kepada yang umum. Ai ja'ala min juz'i nafsihi, dia menjadikan satu juzuk daripada dirinya. Ma yuwassilul khassata, apa yang dapat menyampaikan perkara yang khusus, ilaihi, kepadanya. Fatuwassilu anhu lil amma, maka dia menjadikannya sebagai wasilah kepada perkara yang lebih umum. Sebab itu diceritakan bahawa Rasulullah SAW, kadang-kadang Rasulullah gunakan, ataupun Nabi SAW ini mengambil berat tentang urusan-urusan yang khusus ini, orang-orang yang khusus khassah ini, dengan ketua-ketua kabilah ni, ketua-ketua kaum-kaum ni, maka ketua kaum itu akan menyampaikan dan juga memudahkan, menjadi perantara untuk menyampaikannya kepada perkara yang lebih umum atau kepada orang yang lebih umum. Wakila yaj'alu minhu lil khassah, kata Qil, satu pandangan dijadikan sebahagian masanya kepada orang perkara-perkara yang khusus. Summa yubdiluha fi juz'in akhar bil ammah, kemudian ditukar pada juzuk yang lain, baginda mengambil berat ataupun mencaknakan tentang urusan yang lebih umum. Wa yadkhuluna ruwadan, mereka ini masuk kepada Rasulullah secara ruwad, ai muhtajina, dalam keadaan mereka berhajat kepada Nabi. Talibina lima indahu, kerana nak meminta apa yang ada di sisi Nabi SAW. Wala yatafarraquna illa an dhawaq, dan mereka tidak akan bersurai daripada berjumpa Rasulullah kecuali daripada apa yang telah mereka redai, apa yang mereka dapat. Apa dhawaq tu apa? Waqila an ilmin, daripada ilmu. Mereka pergi datang jumpa Rasulullah, kembali membawa balik ilmu. Yata'allamunahu, yang mereka belajar. Wa yushbihu an yakuna ala zahiri, zahirnya, mana kata Syekh Qadhi Iyad di sini, zahirnya dia makna itu kekal pada zahirnya. Ai fil ghalibil akthar, pada kebanyakan masa lah. Jadi dapat ada orang nak hajat dengan Nabi, Nabi bagi hajat dia. Ada orang nak tanya Nabi, dapat ilmu daripada Nabi. Al-atad, al-uddah, persiapan bekalan. Wa syai'ul hadir al-mu'ad, perkara yang telah hadir, yang telah dipersiapkan. Muwazarah maksud muawanah, pertolongan. Wa qawlahu la yutinul amakin, Nabi tidak tidak menetapi satu tempat, dengan maksud Nabi tidak Nabi tidak menyimpan dahulu atau tidak menetapkan tempat duduk dia, bukan. Ai la yattakhidhu li musallahu, tidak Nabi mengambil bagi tempat sembahyangnya maudhi'an ma'luman, tempat yang telah maklum. Nabi tidak khaskan tempat khusus bagi dia, tidak itu. Wa qad warada nahyuhu an hadha mufassaran, dan telah datang larangan tentang perbuatan ini secara terperinci, secara jelas, fi ghairi hadzal hadis, pada selain hadis ini. Dalam hadis disebutlah antara dalam perkara makruh dalam sembahyang, orang tu dia meletakkan tempat khusus bagi sembahyangnya dekat masjid. Jadi dekat tiang ni orang kata tak boleh duduk ni Haji Mat duduk sini ni, jangan duduk sini.
Ni Haji Mat. Haji Mat mari tengok orang baru masuk duduk, dia pun alat. Minta maaf tempat saya. Dah boleh gitu. Dari segi hukumnya, makna perkara itu perkara yang dilarang. Sepatut tak buatlah begitu. Perkara yang tidak disukai itu. Mana tadi? Wa qad warada nahyuhu wa sabarahu ay habasa nafsahu ala ma yuridu sahibu. Nabi menahan dirinya atas apa yang dikehendaki oleh sahabatnya. Jadi maknanya kalau sahabatnya nak bercakap, Nabi tahan dulu diri dia. Selesai dulu baru sehingga sahabat tu beredar baru dia beredar. Wala tu'banu fihi al-hurum, dan tidak dinyatakan padanya kehormatan. Ai la yuzkaru fihi bisu, tidak disebut pada majlis Nabi ni dengan perkara buruk. Wala tuntha falatatu, dan tidak bercakapkan ataupun tidak dinyatakan kegelincirannya. Ai la yutahaddath biha, tidak dicakapkan dan dikatakan dalam majlis-majlis Nabi ni falatan, perkara-perkara yang tidak elok, kegelinciran, perkara-perkara silap. Ai lam takun fihi faltatun, tidak ada pada percakapan dalam majlis Nabi ni faltah, tersilap sebut, tersilap kata, kesalahan tak ada. Wa in kana min ahadin, kalau berlaku daripada sesiapa, sutirat, maka akan ditutup. Kalau tersilap apa, Nabi akan tutup apa kesilapan tersebut. Yardifuna maksud yu'inuna, menolong. As-sakhab, sakhab ni maksud kathirus siyah. Nabi ni bukan jenis walaysa bisakhab. Nabi bukan jenis yang suka bercakap, bertempik melolong, cakap kuat-kuat. Ada orang jenis cakap kuat. Wa qawluhu wa la yaqbalu thana'a illa min mukafi'in. Nabi tidak menerima pujian kecuali daripada orang yang mukafi', yang kita kata yang sebanding ataupun selayak. Wa qila yaqtasidu fi thana'. Ada maksud mengatakan muqtasidun fi thana'i. Nabi ni orang yang pertengahan pada pujian dan thana'. Thana' juga madah. Pada pujian dan juga kita kata pada madah pun pujian jugalah, pada sanad dan juga pada madahnya. Nak puji pun dia bukan jenis orang suka puji-puji. Bahasa kita sebut bukan jenis orang suka ngepong orang. Ni ada juga ni orang pandang ngepong. Ngepong orang ni, orang pandang puji orang ni biasa makan free sokmo lah. Dia pandang puji. Nabi tidak begitu. Wakila illa min muslim. Kata satu pandangan, Nabi tidak menerima pujian kecuali daripada muslimin, orang Islam, makna orang beriman juga. Wakila illa min mukafi'in ala yadin sabaqat minan nabi lahu, kecuali daripada orang yang dibalas di atas pemberian yang telah Nabi beri sebelumnya. Kecuali benda yang pernah sebagai balasan, itu Nabi terima. Yastafizuhu yastakhifuhu, meringan-ringankannya. Wa fi hadithin akhar fi wasfihi, pada hadis lain menceritakan tentang sifatnya, manhusal aqib. Manhusal aqib ay qalilu lahmiha, sedikit dagingnya. Aqib ni makna tapak kaki. Kita kata aqib ni tumit. Manhusal al-aqib ay qalilu lahmiha, iaitu sedikit daging pada tumitnya. Wa ahdab al-ashfar ay tawilu sya'riha, panjang dia punya keningnya. Intaha wallahu hasbuna, Allah lah yang mencukupkan kita. Itu sebahagian daripada lafaz yang disebut oleh Qadhi Iyad. Kemudian katanya babu thalithu, bab yang ketiga, fima warada min sahihil akhbar, apa yang datang pada hadis-hadis yang sahih, wa masyhuriha, hadis-hadis yang masyhur, bi'azimi qadrihi, dengan besarnya kedudukan Nabi inda rabbih, di sisi Allah, wa manzilatihi, dan kedudukan Rasulullah ini, wa ma khassahu bihi, apa yang Allah Ta'ala khususkan beri kepada Nabi fid daraini, pada dunia dan akhirat, min karamatihi alaihi salam, daripada kemuliaan Nabi SAW. Kata Qadhi Iyad, la khilaf akramul bashar, tidak ada khilaf bahawa Rasulullah ini semulia manusia, wa sayyidu waladi Adam, penghulu kepada anak Adam, wa afdalul khalqi indallah, sebaik-baik makhluk di sisi Allah, wa a'lahum darajah, paling tinggi kedudukannya, wa aqrabuhum zulfa, paling dekat martabatnya. Wa'lam, ketahui kamu, annal ahadithal waridata, hadis-hadis yang datang fi dhalika, pada demikian itu, kathiratun jiddan, banyak sangat. Wa qad iktasarna minha ala sahihiha wa muntashiriha, dan kami khaskan di atas hadis yang sahih dan juga hadis yang masyhur daripada hadis-hadis tersebut. Wa hasarna ma'aniya ma warada minha, dan kami
hadkan dan pilih daripada makna-makna yang datang daripada demikian itu fitna asyara faslan, pada 12 fasal. Dalam ni pada 12 fasal pula. Pada bab yang ketiga ni. Al-faslul awal, pada fasal yang pertama, fima warada bi dzikri makanatihi, pada hadis yang datang menyebut tentang makanatihi inda rabbih, kedudukan Nabi di sisi Allah, wal istifa, dan bagaimana pemilihan Nabi ni, wa rifa'ati dzikri, dan tingginya sebutan Nabi, wa tafdil, dan kemuliaan, kelebihannya, wasiyadati waladi Adam, dia itu penghulu kepada anak Adam, wa ma khassahu bihi fid dunya, apa yang Allah Taala khususkan beri kepada Nabi di dunia, min mazayar rutab, daripada kelebihan martabat, wa barakat ismihi thayyib, dan keberkatan namanya yang baik. Wa bihi ilahi qala akhbarana Syekh Abu Muhammadin Abdullah ibnu Ahmad al-Adli idhnan bilafzihi qala haddathana Abul Hasan al-Farghani haddathatna Ummul Qasimi bintu Abi Bakrin ibn Ya'qub an abiha qala haddathana Hatimun wa huwa ibn Aqil an Yahya wa huwa ibn Ismail an Yahya al-Himmani haddathana Qaisun anil A'mashi an Abayata ibni Rib'i an ibni Abbasin qala Rasulullah SAW inna allaha qasamal khalqa qismain. Allah Ta'ala membahagikan makhluk ni kepada dua kumpulan. Faja'alani min khairihim qisma, lalu dijadikan aku pada sebaik-baik kumpulan. Fadzalika qauluhu Ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ashabul yamin, dan wa ashabus shimal, fa ana min ashabil yamin, aku di kalangan puak kanan, ashabil yamin, puak kanan, wa ana khairu ashabil yamin, dan akulah sebaik-baik yang berada dalam puak kanan itu. Allah Ta'ala bagi dua, ashabul yamin, puak-puak belah kanan, wa ashabul shimal, puak-puak golongan belah kiri. Thumma ja'alal qismaini atlatha, kemudian Allah Ta'ala jadikan dua bahagian tadi bagi tiga pula. Faja'alani fi khairiha thuluthan, maka Allah Ta'ala jadikan aku, letakkan aku pada yang sebaik, 1/3 yang paling baik. Wa dhalika qauluhu, ini berdasarkan pada firman Allah Ta'ala, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, was-sabiquna as-sabiqun. Dan golongan kanan, siapakah golongan kanan itu? Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Was-sabiquna as-sabiqun, dan orang yang mendahului. Fa ana minas sabiqin, maka aku orang yang mendahului. Wa ana khairus sabiqin, akulah sebaik-baik kumpulan orang yang mendahului yang lain. Thumma ja'ala al-athlatha qabaila, kemudian dijadikan 1/3 ni qabilah-qabilah. Fa ja'alani min khairiha qabilatan, dijadikan aku pada sebaik-baik qabilah. Wa dzalika qauluhu, dan demikian itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wahai manusia, kami ciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami jadikan kamu kumpulan-kumpulan dan kabilah-kabilah supaya kamu berkenalan. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang paling mulia kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Fa ana atqa waladi Adam, maka akulah orang yang paling bertakwa di kalangan anak Adam. Wa akramuhum 'ala Allah, yang paling mulia di sisi Allah, wala fakhar, dan ini bukan kesombongan. Thumma ja'alal qabaila buyuta, kemudian Allah Ta'ala jadikan kabilah itu mempunyai baik-baik rumah-rumah, keluarga-keluarga. Faja'alani min khairiha baita, lalu Allah Ta'ala lahirkan aku daripada sebaik-baik keluarga. Fadzalika qauluhu Ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya hanya Allah Ta'ala inginkan supaya dihapuskan, dihilangkan daripada kamu kekotoran, wahai ahli keluarga Nabi, wahai ahli keluarga, dan supaya Allah Ta'ala dapat membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Wa an Abi Salamata wa bihi ilahi wa an Abi Salamata an Abi Hurairah qalu ya Rasulullah, daripada Abu Hurairah dia kata, wahai Rasulullah, mata wajabat lakan nubuwah, bilakah wajabat lakan nubuwah, berlakunya kenabian bagi kamu?
qala wa Adamu bainar ruhi wal jasad. Ketika Nabi Adam di antara ruh dan jasad lagi. Adam ketika dalam keadaan ruh dan jasad. Maknanya belum lagi ditiup ruh hidup sebagai manusia lagi. Aku telah ditakdir dan dilantikkan menjadi Nabi. Ni menunjukkan kepada awaliyati Muhammadiyah ini. Dari segi mana? Dari segi maknawiyahnya itu, Rasulullah SAW ini ketentuan ataupun kenabian Nabi itu awal lagi. Cuma zuhur, nyatanya itu kemudian. Nyatanya itu paling akhir. Kan Nabi penutup khataman nabiyyin, penutup yang paling akhir. Dari segi kesabitan dan permulaan tu dia yang mulia sekali. Ni awaliyati haqiqatil Muhammadiyah ni, yang di sini maksudnya ni. Dengan maksud yang betul lah, yang fahaman yang betul di sisi ahli sunnah. Bukan fahaman yang salah di sisi ahli falsafah ataupun golongan-golongan yang sesat tu, bukanlah. Dia sandarannya di situ bahawa kenabian itu dah sabit bagi aku ketika Adam tu antara ruh dan jasad. Wa an Wathilah bin Asqa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah Taala pilih daripada anak cucu, daripada anak Nabi Ibrahim dipilih Nabi Ismail. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah. Allah Taala pilih daripada anak keturunan Bani Ismail, Nabi Ismail, Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisy, dan dipilih daripada Bani Kinanah tu Quraisy. Quraisy ni Fihrin. Setengah ulama kata Fihrin. Moyang Nabi tu Fihr. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dipilih daripada Quraisy, daripada Fihr, anak keturunan Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah Ta'ala pilih aku daripada Bani Hashim. Wa min hadisi Anasin, ana akramu waladi Adam ala Rabbi. Aku sebaik-baik, semula-mulia anak Adam bagi Tuhanku. Anak Adam, semula-mulia anak Adam di sisi Tuhanku. Wala fakhr, dan ini bukan kesombongan. Ini bukan sombong kata. Bahkan menyatakan kebenaran dan hakikat. Wa fi hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, ana akramul awwalin wal akhirin wala fakhr. Aku sebaik orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, dan ini bukan sombong. Wa ana Aisyah anhu alaihi salam atani Jibril. Diceritakan Nabi cerita telah datang kepada Sayyidina Jibril. Faqala qallabtu masyariqal ardi wa magharibaha. Aku telah bolak-balikkan timur dan juga barat. Aku pergi daripada ceruk timur dan juga ceruk barat. Falam ara rajulan afdala min Muhammadin. Aku tidak dapati seorang lelaki lebih afdal, lebih mulia daripada Muhammad. Walam ara bani abin afdala min Bani Hashim. Dan aku tidak lihat satu kelompok yang lebih mulia daripada Bani Hashim. Wa an Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bil buraqi lailata usriya bi. Nabi dibuat datang burak pada malam Nabi nak Isra' tu. Fastas'aba alaih, lalu burak ni buat payah ke atas Nabi. Nabi nak tunggang, burak ni buat payah. Ya, binatang ni kalau buah ni dia nak naik, nak tunggang, payah. Faqala lahu Jibril, lalu Jibril kata kepada burak, bi Muhammadin taf'alu hadha. Kamu buat dengan Muhammad perkara gini ke? Burak, mu tahu tak siapa ni? Mu buat begitu ke dengan Muhammad? Fama rakibaka ahadun akramu ala Allahi minhu. Sesungguhnya tidak menunggang kamu seseorang yang lebih mulia pada Tuhan, lebih daripada Muhammad ni. Farfadda araka, lalu kecup perut. Ketakutanlah burak sehingga mengalir peluh dia. Maka berpercikan peluh kerana takutlah. Jibril tegur dia, kata jangan buat gitu ni. Siapa nak naik ni? Tak ada orang lebih mulia naik kamu daripada baginda. Wa an Ibn Abbas anhu sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu Adama ahbatani fi sulbihi. Apabila Allah Ta'ala cipta Adam, Allah Ta'ala letakkan aku dalam tulang sulbi Adam ilal ardi, ke dunia. Wa ja'alani fi sulbi Nuhi fi safinah. Lalu Allah Ta'ala jadikan dalam sulbi Nabi Nuh, dalam ketika Nabi Nuh naik kapal tu. Wa qadhafa bi fin nari fi sulbi Ibrahim. Lalu dicampurkan aku dalam api bersama sulbi Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dicampurkan dalam api oleh Namrud. Thumma lam yazal yanquluni fi aslabil karimati. Kemudian sentiasalah Allah memindahkan aku daripada sulbi perempuan-perempuan, daripada sulbi perempuan-perempuan
sulbi karimah, aslabin karimah, dari sulbi suami-suami, lelaki-lelaki yang mulia, ila arhami tahirah, kepada rahim-rahim perempuan yang suci. Maknanya Nabi daripada keturunan Nabi, bapa ibu yang lahir daripada keturunan Nabi semua daripada orang mulia dan suci. Hatta akhrajani baina abawayya, sehingga Allah Ta'ala keluarkan aku zahir di antara dua ibu bapaku, Abdullah dan juga Aminah. Lam yaltaqiya ala sifahin qat, tak pernah bertemu suami ibu bapa ni di atas zina langsung. Maknanya keturunan Nabi ni tidak berlaku perzinaan daripada bapaknya moyangnya, maknanya semuanya dengan cara nikah yang sah, bukan dengan cara sifah, bukan cara perzinaan. Wa ila hadza asyara al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu biqali, kepada inilah Sayyidina Abbas, pak dara Nabi ni, mengisyaratkan dengan katanya, min qabliha tibta fi dhilali wa fil mustawda'in haitsu yukhsaful waraku thumma habatta bilada la basharun anta wala mudghatun wala alaku bal nutfatun tarkabu safina wa qad aljama nasran wa ahlahu al-gharaku tunqalu min salibin ila rahimin idza madha alimun badat tabaku hatta ihtawa baitukal muhaiminu min khindifa alya'a tahtahan nutuku wa anta lamma wulidta ashraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku fanahnu fi dhalika ad-diya'u wa fin nuri wa sublir rasyadi nakhtariku. Panjang ni hadisnya, dia kata apa? Cara mudah lah, min qablika tibta fi dhilali, sebelum itu kamu dimuliakan, elok kamu dalam lindungan fi mustada'in, dalam simpanan, haisu yukhsaful waraku, sekira-kira dibelekkan, dipetikkan daun-daun syurga. Mana ketika Nabi Adam duduk dalam syurga, kamu dah ada dalam sulbi Nabi Adam. Thumma habattal bilada, kemudian kamu turun ke dunia ini, la basharun anta wala mudghatun wala aqah, ketika itu kamu bukan lagi manusia, bukan mudghah, bukan alaq lagi, bal nutfatun, bahkan nutfah dalam sulbi, tarkabus safi, menaiki safinah, menaiki kapal Nabi Nuh, wa qad aljaman nasra, dan sungguhnya dia telah memusnahkan nasra ni, sembahan yang dibunuh, yang disembah oleh kaum Nabi Nuh, wal ya'uqa wa nasra ni berhala Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh kan dia berdakwah kepada kaumnya supaya meninggalkan penyembahan berhala. Kamu telah memusnahkan, menghancurkan berhala, wa ahluhul gharaku, dan Allah ketika itu Allah Ta'ala hapuskan, Allah Ta'ala tenggelamkan, lemaskan manusia yang ingkar itu ketika Nabi Nuh naik kapal. Tunqalu min salibin ila rahim, dipindah kamu daripada sulbi lelaki kepada rahim perempuan. Idza madha alamun bada tabaku, apabila berlalunya alamun bada tabaku, berlalunya satu alamun, tanda, maka jelaslah satu keturunan, satu generasi. Hatta ihtawa baitukal muhaimin, sehinggalah mengandungi rumah kamu yang menyaksikan itu, rumah kamu al-muhaimin, yang ketenangan itu, min khindifa alya'a tahtahan nutuku, iaitu khindif, iaitu pada maksudnya berjalan dengan harwala. Harwala ni maknanya berlari-lari anak lah. Okay, jadi
Alia ini dijadikan alam. Khindif ni kemudian dijadikan alam pada Laila Al-Qudaiyah. Menunjukkan apa? Khindif Alia ni maknanya mempunyai nasab yang tinggi. Mempunyai nasab yang tinggi. Jadi disangkakan dah jadi satu, kita kata kinayah, satu peribahasa atau satu makna kinayah, lahirnya Nabi daripada keturunan yang mulia. Keturunan yang mulia. Itu hatta tawat baitukal muhaimin min khindifa aliya'a tahtahan nutuku. Tahtaha an-nutku, lahirnya Nabi SAW daripada keturunan yang sangat mulia. Wa anta lamma wulidta, dan engkau ketika engkau dilahirkan, asyraqatil ard, maka bercahayalah bumi, wa adaat binurikal ufuku, dan bercahaya dengan cahaya kamu itu ufuk sekalian ufuk. Fanahnu fi dzalika dhiya, dan kami ini pada cahaya itulah, wa fin nur, dan pada nur itulah, wasubilir rasyadi nakhtariku, dan pada jalan-jalan hidayah itu kami menjalani. Jadi ini biasanya antara yang masyhurnya dua bait yang akhir ni, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa adaat biha binurikal ufuku. Ini biasanya orang baca ketika maulid, antara disebut inilah. Wa fi abyatin ukhar, pada bait-bait lain disebut, dan bait-bait lain pun adalah, pada bait-bait lain pun ada juga. Wa rawa anhu sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar, dan diriwayatkan daripada Nabi juga oleh Abu Dzar, wa Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, wa Abu Hurairah. Wa Jabir bin Abdullah annahu qala, dia berkata, u'titu khamsan, aku diberi 5 perkara, wa fi ba'dihha sittan, dalam hadis yang lain 6 perkara, lam yu'tahunna nabiyyun qabli, yang tidak pernah diberi kepada nabi sebelum aku. Nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku ditolong dengan rasa takut masa perang itu perjalanan sebulan. Sebelum, maknanya musuh tu jauh lagi dengan Nabi. Jauh mana? Jauh pada zaman dulu, maknanya kalau berjalan tu, jalan sebulan tu, musuh nak bertemu Nabi tu, jauh, duduk jauh itu dah rasa takut bila nak bertemu Rasulullah. Bila nak bertemu Nabi, perjalanan jauh pun, masa walaupun musuh dah sampai dekat, duduk jauh sekira perjalanan sebulan, maka musuh dah rasa takut. Waju'ilat li al-ardu masjidah, dijadikan kepadaku masjid, tanah itu sebagai masjid, wa tahura, dan sebagai alat bersuci, boleh tayamum. Makna kita umat Nabi ni boleh semayang atas tanah boleh. Lagi mana tak ada najis, benda tu boleh. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakatu salatu falyusalli, mana-mana lelaki di kalangan umatku yang mendapatkannya oleh semayang, masuk waktu semayang, falyusalli, maka boleh dia semayang. Tak perlu ada sejadah pun. Kalau tempat tu bersih, boleh semayang. Wa uhillat li al-ghanaimu, dihalalkan kepadaku ghanimah. Walam tuhalla li nabiyyin qabli, tidak dihalalkan kepada nabi sebelum aku. Wa bu'istu ilan nasi kafatan, aku dibangkitkan kepada manusia keseluruhannya. Wa utitu syafa'ah, dan aku diberi syafaat. Wa fi riwayatin badala hadhil kalimah, pada riwayat lain ganti pada kalimah itu, wa qila li sal tu'tah, mintalah nescaya kamu akan diberi. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat lain pula, wa urida alayya ummati falam yakhfa alayya tabi'u minal matbu', dibentangkan kepada aku umatku, maka tidak tersembunyi di atasku tabi' daripada matbu', siapa yang mengikut dan siapa yang diikut. Mana pemimpin, mana orang yang dipimpin. Wa fi riwayatin bu'ithu ilal ahmaril aswad, aku dibangkitkan kepada seluruh manusia, sama ada yang merah ataupun yang hitam. Maknanya seluruh manusia ni, maknanya tak kira warna kulit lah. Wakila as-sud al-arab, katanya as-sud itu orang Arab. Lianna ghaliban al-ghaliba ala alwanihim al-udhmah, kerana ghalib di atas orang Arab ni warna gelap. Fahum minas sud, maka mereka tu daripada as-sud, golongan yang gelap. Wal humr, makna merah ni al-ajam, golongan ajam. Wakila al-bid was-sud minal umam, yang putih dan hitam daripada umat. Wakila humr al-ins, humr itu ialah merujuk pada manusia, as-sud itu merujuk pada jin. Wa fil hadithil akh, pada hadis lain, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, nusirtu birru'bi, aku ditolong dengan rasa perasaan takut, wa utitu jawami al-kalim, dan aku diberi jawami al-kalim, kalimah yang menghimpunkan bagi makna yang banyak. Wa baina ana naimun, ketika mana aku sedang tidur, idji'a, didatangkan kepadaku, bimafatihi khazainil ard, dengan kunci sekalian khazanah bumi,
fi yadai, lalu diletak pada tanganku. Makna malaikat bawa datang nak kunci dunia ni, tapi letak pada tangan Nabi, tapi Nabi tak mau ambil. Wa fi riwayatin anhu, pada riwayat lain pula, wa khutima bi an-nabiyyu, dikhatamkan, ditutupkan dengan aku segala nabi. Wa an Uqbah bin Amir annahu qala Rasulullah SAW, inni faratun lakum, aku menyimpan, aku simpan bahagianku bagi kamu. Wa ana syahidun alaikum, aku menjadi saksi kepada kamu. Wa inni wallahi, sesungguhnya aku demi Allah, la anzura ila haudil al-an, aku sekarang ni seakan dapat melihat telagaku hari kiamat nanti. Wa inni qad utitu mafatihah khazainil ard, sesungguhnya aku pernah diberi kepadaku anak kunci kepada khazanah bumi. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, sesungguhnya aku tidak bimbang kamu syirik lepas aku. Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha, tapi aku bimbang kamu ni berlomba-lomba berebut tentang perkara dunia. Bukan syirik yang aku bimbang, tapi aku bimbang kamu semua berlomba-lomba merebut dunia selepas daripada kematianku. Wa ana Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ana Muhammadun an-nabiyul ummi, akulah Muhammad, nabi yang ummi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi selepas aku. Utitu jawami al-kalim, diberi aku jawami al-kalim, wa khawatimahu, dan penutupnya. Wa alimtu khazanatal ard, khazanatan nari, wa hamalatal arshi, dan aku tahu khazanah, kenal khazanah, penjaga neraka, dan juga penanggung, malaikat penanggung arash. Wa an Ibni Umar bu'istu baina yaday sa'ah, aku dibangkitkan sebelum daripada kiamat. Baina yaday ni makna sebelum, depan kiamat, makna aku yang terakhir lah, lepas pada aku tidak ada nabi dah, lepas tu kiamat lah. Wa min riwayat Ibn Wahb annahu sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala sal ya Muhammad, mintalah wahai Muhammad. Fakultu ma as'alu, apa yang aku nak minta? Ya Rabbi, wahai Rabb, ittakhadta Ibrahim khalila, engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kasih. Wa kallamta Musa taklima, dan engkau telah berbicara denganmu Nabi Musa. Wastafaita Nuhan, dan engkau telah istifa, pilih Nabi Nuh. Wa ataita Sulaiman mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, kamu telah memberi pada Nabi Sulaiman kerajaan yang tidak ada dapat diberi pada orang lain lepas dia. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jawab, kata, ma a'taituka khairun min dhalik, apa yang aku beri pada engkau lebih baik daripada itu. A'taitukal kautsar, aku beri kepada engkau kautsar. Wa ja'altu ismaka ma'asmi, aku jadikan nama engkau bersama namaku. Wa yunada bihi fi jawfis sama', dan diseru pada langit. Wa ja'altu al-ardha tahura, dan aku jadikan bumi ini bersih suci, laka wa li ummatika, bagi engkau dan kepada umat engkau. Wa ghafartu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, dan aku ampunkan bagi engkau apa yang telah lalu daripada dosa dan apa yang mendatang. Ampun dosa Nabi ni bukan maknanya Nabi ada buat dosa. Ampun yang terdahulu dan mendatang dengan maksud ismah. Dengan maksud ismah, bukan makna Nabi buat dosa. Lalu Tuhan ampun, bukan. Allah Ta'ala ampun yang telah lalu dan akan datang dengan memberi makna ismah. Allah Ta'ala jaga Nabi daripada berlaku dalam dosa. Fa anta tamshi fin nasi maghfuran lak, kamu berjalan di muka bumi di antara manusia, kamu diampunkan, kamu orang yang diampunkan. Walam asna' dzalika li ahadin qabla, tak pernah aku buat begitu kepada orang sebelum kamu. Wa ja'altu quluba ummatika masahifa, aku jadikan kulub, hati umat kamu, masahifaha, mashahnya ada pada mashahnya. Wa khabatu laka syafa'ataka, dan aku simpankan untuk engkau syafaat engkau. Walam akhba'ha li nabiyyin ghairi, dan tidak aku simpankan kepada nabi selain engkau. Wa fi hadithin akhar, pada hadis lain, rawahu Huzaifah, diriwayatkan oleh Huzaifah, basyarani yakni rabbahu, telah memberi berita gembira kepadaku, yakni siapa dia? Tuhanku beri. Awalu man yadkhulul jannata ma'i min ummati sab'una alfa, orang yang pertama masuk syurga bersama aku ialah daripada umat aku 70,000. Ma'akuli alfin sab'una alfan, setiap 70,000 itu 70,000 pula laisa alaihim hisab, yang mana tidak dihisab ni. 70,000 jarak 70,000 pula. Wa atani, setiap seorang daripada 70,000 tu boleh buat 70,000 pula. Kiralah. Kiralah umat Nabi setiap pada zaman lepas sekarang. Moga-moga kita boleh masuk lah. Wa a'tani alla taju'a ummati, dan Allah Ta'ala beri pada aku bahawa umat aku tidak akan lapar, wala tughlab, dan tidak akan kalah habis, dengan maksud kalah
mati keseliannya, mati dalam keadaan kelaparan kesemuanya, tidak. Bukan tidak ada orang lapar, bukan. Maknanya Allah Ta'ala matikan, musnahkan dengan kelaparan atau dengan perang yang menyebabkan habis manusia, tidak. Wa atani nasra, Allah Ta'ala beri pada aku kemenangan, wal izzah, dan kemuliaan, wa ru'bah, dan juga rasa takut, yas'a baina yaday ummati syahra, yang mana nak takut jarak mana sebulan nak datang, nak bertemu dengan orang Islam, umat Islam ni, musuh dah rasa takut dah. Wa tayyaba li wa li ummatil ghanaim, dan Allah Taala membilang baik, maksudnya menghalalkan kepadaku dan kepada umatku ghanimah. Wa ahallana kathiran mimma shaddada ala man qablana, Allah Taala halalkan banyak daripada perkara yang Allah Taala beratkan di atas umat sebelum kami. Walam yaj'al alaina fid dini min haraj, Allah Taala tak jadikan dalam agama ini kesukaran. Nampaknya panjang lagi lah. Jadi rasanya kita berhenti pada hadis yang ke 409, pada 409 pada muka surat 220 ni. Kita berhenti situlah insya-Allah taala. Jadi okey, dia kata ada maklumat ni, Imran Muhammad, kalau nak masuk askar, tapak kaki kena ada lekuk. Kalau tapak kaki rata, flat fit, tak terima sebab ada kesan nak buat aktiviti berat. Menarik ya. Tapak kaki kena ada lekuk. Kalau tapak kaki rata, flat fit, tak terima sebab ada kesan nak buat aktiviti berat. Tu maklumat baru lah. Tapi makna molek juga tu kalau tambah lagi siapa yang ada tentang anatomi badan ni kan. Bagaimana kaki ni dari segi kesannya tu menarik ya. Terima kasih banyak Imran Muhammad. Kesannya gua ni boleh terang sikit lagi tu dalam komen nanti. Okey. Tapi sebagaimana kita sebut, kita nampak seakan riwayat tu ada kata Nabi ada lekuk tapak kakinya. Dan ada kata tapak kaki Nabi itu rata. Jadi di sini kita dapat faham bahawa dia bukan lekuk sangat, dan dia bukanlah tidak ada lekuk langsung. Nampaklah. Jadi keadaan yang mu'tadil, dan keadaan yang pada sifat badan yang begitu optimum dan begitu cantik, begitu sesuai dengan kemuliaan Nabi SAW. Tak ada apa dah, kalau sekadar tu saja untuk kali ini. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.